Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Jadi hari ini apa yang aku nak ceritakan tentang selepas tajuk Nabi Saleh tu adalah Nabi Ibrahim. Jadi sebelum aku nak bercerita tu, kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. So, aku ni lebih suka kalau baca benda tu dalam hati. Daripada baca ni menggunakan perkataan, aku lebih suka lah. Tu style aku. Dan sebelum aku nak cerita tu, aku nak beritahu dulu lah. Kadang-kadang mulut kita ni ada melepaskan sesuatu perkara yang mungkin menyakitkan hati orang. Lebih baik aku melepaskan kata-kata aku. Kadang-kadang aku tak bermaksud begitu. Sebelum mendatangkan sesuatu perkara yang kadang-kadang kita tak sangka, kita hidup ni pun bermacam-macam perkara yang jadi. Sebab tu lebih baik kita pun faham. Banyak perkara yang kadang-kadang Allah ni tak suka. Allah ni dia nak manusia tu berfikir. Bukan dia tak sayang, dia berfikir. Kadang-kadang ada manusia ni dia nak melebihi sesuatu daripada orang lain. Macam-macam ada. Kadang-kadang ingin menjatuhkan antara satu sama lain, mengubahnya, macam-macam ada, semua ada. Jadi tak maaflah banyak pasal artis ni pun aku tidaklah bermaksud nak mengkondemkan artis. Aku pernah cerita dulu pasal Zul Hadi Black, macam mana dia orang ni tabligh, dia orang ni sampaikan dakwah sebab dia orang merasai, dia orang tahu perjalanan setiap manusia ni. Dia akan tahu setiap penempuhi satu perjalanan daripada orang yang tidak biasa melalui satu perjalanan. Dan bila mereka melalui satu perjalanan ni dan mereka mengetahui tentang ilmu agama ni, mereka boleh compare, serius. Mereka boleh lihat, mereka boleh tahu, mereka tahu sudut tu. Selalunya orang macam ni dia kena pandai tau. Sebab apa? Takut bila salah tu dia jadi lebih lain. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara dia bawa kan. Tapi memang tak nafikan manusia yang melalui perjalanan hidup ni dia akan ada sesuatu perkara yang mereka merasain sendiri. Dia orang tahu je lah, dia orang akan tahu. Dia orang nak nampak mana baik buruk. Macam aku cakap tu, mengetahui, tidak mengetahui, diketahui. Mengetahui ni banyak orang. Tapi yang lebih mengetahui, kita tahu dia Yang Maha Esa tu lah, dia lebih maha mengetahui. Tu cerita dia. So nak cerita panjang pun tak guna. Pasal Zul Helmi tu kan, aku minat dia dulu tu. Sebab daripada cerita Gempit, cerita lumba kereta tu apa kan. Sebab dia ni, dia watak dia. Setiap manusia ni, kalau seniman ni, dia kalau ada karakter, dia ada watak dia sendiri tu bagus. Dia hidup. Macam Imam Manan. Imam Manan tu dia tak boleh nafikan lah. Dia kalau bab pertarungan berdialog tu nombor satu lah. Banyak lagi. Rahim Razali ni dia dulu asal dia bola sepak ni, kita tahu lah dia lah komentar bab perlawanan bola sepak ni. Yes, betul. Macam-macam orang ada. Jaludin Hasan ni style dia, dia bercakap macam dia straight. Seniman ni seniman ni, tapi seniman ni dia lagi senang. Sebab tu seniman ni dia banyak perjalanan dia dah lalui, dia mesti tahu punya. Cuma itulah, manusia ni banyak dia. So kita beralih kepada cerita Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Beliau seorang peniaga dan pembuat patung untuk dijadikan berhala. Di bandar tempat tinggal Nabi Ibrahim terdapat sebuah kuil yang besar. Terdapat banyak berhala di dalamnya. Ramai penduduk bandar tersebut yang mengunjungi kuil
tersebut setiap hari untuk menyembah dan menyatakan hajat mereka kepada berhala-berhala tersebut. Negeri tersebut diperintah oleh Raja Namrud yang terkenal dengan zalimnya. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim sering memahati orang ramai yang berkumpul untuk menyembah berhala tersebut. Maknanya pergi mana-mana nampak je lah manusia-manusia ni menyembah berhala kat mana-mana saja ada. Macam tu lah. Tapi kita tak tahulah zaman sekarang ni dia upgrade berhala tu bagaimana kan, sehingga membuat manusia tu tertarik untuk melihat berhala-berhala itu. Sebab tu pindah akhir zaman ni kita kena berhati-hati. Dah mula berhati-hati dah sekarang. Itulah. Sebab akhir-akhir waktu kita tak tahu bagaimana. Sebab perkara ni selepas Nabi-Nabi, kita tak hidup macam mana kita tengok kat luar ni. Tak sama. Lain. Dan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW tu, semua kehidupan dunia semua akhirnya berubah. Dan tanda-tanda ni semua dah ada dah. Wallahualam. Allah yang maha mengetahui. Jadi kita sama balik. So Nabi Ibrahim sering tengok orang ramai ni menyembah berhala kat mana-mana saja. Baginda sangat hairan melihat buatan orang-orang itu kerana yang mereka sembah itu merupakan patung yang diperbuatkan daripada batu. Kalau kita tengok, tak kisahlah kita nampak benda tu dalam TV ke apa ke, berhala-berhala ni biasanya akan jumpa mesti dibuat daripada batu-batu. Mesti akan direka daripada batu-batu. Tak kira lah daripada mana pun sudut tu benda tu boleh terlihat dan ternyata zahirnya. Itulah cerita. So kita sambung balik. Sudah pastilah batu-batu tersebut tidak dapat berbuat apa-apa untuk orang-orang yang menyembahnya. Macam game PUBG kita tahu ada satu penyembahan bala dia meminta hajat, dan dalam game tu bila seorang tu dia tunduk, kemudian dia dapatlah macam-macam daripada situ. Jadi benda ni lah kita kena peka sekarang ni. Sebab zaman buta akhir zaman ni dan terlihat ni dia lain macam sikit. Okey, jom. Pada suatu hari Nabi Ibrahim terlihat seekor lalat hinggap di atas salah sebuah berhala itu, tetapi ia tidak dapat menghalaunya. Baginda pernah melihat seekor tikus makan makanan yang disediakan oleh berhala itu, tetapi berhala itu tidak boleh berbuat apa-apa. Kenapa mereka sujud menyembah berhala? Kenapa mereka meminta kepada berhala? Inilah persoalan yang sering bermain di dalam fikiran. Pada satu hari, Nabi Ibrahim ni meluahkan perasaan yang terpendam dalam hatinya. Dia pun bercakap dengan ayah dia, "Ayah, mengapa ayah ni sembah berhala? Ayah sujud kepada berhala-berhala ni. Kenapa ayah minta kepada berhala ni?" Tanya Ibrahim kepada bapaknya. Berhala ini tidak dapat berkata-kata dan tidak mendengar. Berhala ini tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh memberikan manfaat. Kenapa ayah meletakkan makanan dan minuman di hadapan berhala ini? Ayah, berhala ini tidak makan dan tidak minum, katanya. Azar sangat marah mendengar kata anaknya itu. Aku akan pecahkan berhala itu apabila orang ramai tiada. Ketika itu baru mereka faham, kata Ibrahim pada dirinya sendiri. Dan ini Ibrahim ni kata dalam hati je lah, dia nak pecah batu patung tu. Nabi Ibrahim mula merancang mencari sesuatu. Dan pada satu hari itu yang sesuai pada hari suara untuk memecahkan berhala-berhala tersebut, Nabi Ibrahim mendapati penduduk-penduduk bandar tersebut akan menyambut sesuatu perayaan tidak lama lagi. Maknanya akan sambut satu perayaan lah. Dan mereka akan berkumpul di satu tempat jauh daripada kuil tu. Baginda berasa peluang yang ditunggu selama ini. Hari perayaan pun tiba. Penduduk-penduduk bandar, lelaki, perempuan dan juga kanak-kanak berduyun-duyun keluar untuk berkumpul dan bersukaria di kawasan yang telah ditetapkan. Ayah Nabi Ibrahim turut merayakan hari tersebut. Maukah engkau keluar bersama kami? Tanya bapanya. So aku nak kena keluar dulu. TV dia dah pasang. Kakak, slowkan sikit kakak. Game ke suara apa? Ayah Nabi Ibrahim turut merayakan hari tersebut. So ayah Nabi Ibrahim tanya kepada Nabi Ibrahim, maukah engkau keluar bersama-sama kami? Tanya bapanya. Saya rasa tidak sihat, jawab Ibrahim lah. So
Semua orang sudah keluar, tinggallah Nabi Ibrahim seorang diri di dalam rumah berhala yang besar itu. Baginda menghampiri berhala-berhala itu. Mengapa kamu tidak berkata-kata? Mengapa kamu tidak mendengar? Ini makanan dan ini minuman. Mengapa kamu tidak minum? Tanya Ibrahim kepada berhala itu. Berhala-berhala itu diam saja. Ia hanya batu-batu yang tidak boleh bercakap. Mengapa kamu tidak menjawab? Tanya Nabi Ibrahim lagi. Berhala itu terus diam. Nabi Ibrahim naik marah, lalu dia mengambil sebilah kapak dan memukul berhala itu sehingga pecah berkecai. Nabi Ibrahim tidak memecahkan berhala yang paling besar tu. Sebaliknya baginda ni menggantungkan kapak tersebut dan pada berhala yang paling besar itu. Setelah perayaan selesai, orang ramai masuk kembali ke dalam kuil untuk menyembah berhala itu. Tetapi mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Siapakah yang melakukan perkara ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Tentu semua tanyalah. Suasana menjadi kelam. Ada yang saling tuduh-menuduh. Akhirnya ada di kalangan mereka yang berkata, kami dengar ada seorang pemuda nama Ibrahim yang menyebut tentang Tuhan kita ni. Setelah mereka berunding, Raja Namrud mengarahkan askar-askarnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membawanya menghadap. Baginda berjaya ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Ibrahim, engkaukah yang melakukan perkara ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Tanya Raja Namrud. Yang melakukan itu berhala yang paling besar di antara berhala-berhala ini tajalah mereka kalau mereka dapat berkata, kata Nabi Ibrahim dengan tegas. Orang ramai terpegun ketika itu dengan jawapan Nabi Ibrahim, kerana mereka sendiri tahu bahawa berhala tersebut tidak dapat menjawab. Engkau tahu patung berhala tidak boleh berkata-kata, kata mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, mengapa kamu menyembah berhala sedangkan berhala itu tidak berkuasa mendatangkan mudarat dan memberi manfaat? Mengapa kamu minta-minta kepada berhala sedangkan berhala itu tidak boleh berkata dan tidak boleh mendengar? Apakah kamu tidak mengambil dan berfikir? Orang ramai pun diam dan merasa sangat malu. Apakah yang harus kita buat? Tanya orang ramai yang berhimpun. Ibrahim telah memecahkan berhala dan menghina Tuhan kita. Apakah hukuman terhadap Ibrahim? Apakah balasan yang setimpal terhadap Ibrahim? Tanya mereka lagi. Bakar dia dan belahlah Tuhan-Tuhan kamu, kata Raja Namrud. Maknanya belalah. Maknanya belalah. So bakar Ibrahim dan belalah Tuhan-Tuhan kamu, kata Raja Namrud. Selepas mendengar perintah Raja Namrud ni, orang ramai yang sedang marah itu keluar dan mengumpul kayu untuk menjadikan bahan bakar Nabi Ibrahim nanti. Setelah siap, mereka pun menyalakan api dan mencapai Ibrahim ke dalam api itu. Walau bagaimanapun, Allah menolong Nabi Ibrahim dan dia berfirman kepada api, wahai api, jadilah sejuk serta selamat untuk Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk serta selamat untuk Ibrahim. Apabila api telah dipadam, Nabi Ibrahim keluar dari tempat yang pembakaran tadi tanpa sedikit pun kesan terbakar. Orang ramai yang melihat peristiwa itu terpegun dan tidak dapat berkata-kata apa-apa. Minta maaf, batuk. Pada satu malam, Nabi Ibrahim ternampak bintang di langit. Pada satu malam, Nabi Ibrahim ternampak bintang di langit. Inilah Tuhanku, katanya. Tetapi bintang itu lenyap daripada pandangannya. Tidak, ini bukan Tuhanku. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Ini Tuhanku. Namun bulan itu pun turut lenyap daripada pandangannya. Tidak, ini bukan Tuhanku. Kemudian matahari terbit. Inilah Tuhanku kerana ia paling besar. Namun matahari akhirnya terbenam dan hilang daripada pandangan pada waktu malam. Ini bukan Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan hidup dan tidak mati. Sesungguhnya Tuhan kekal dan tidak lenyap. Sesungguhnya Tuhan kuat dan tidak dikalahkan oleh sesiapa pun. Binatang itu lemah, ditewaskan oleh waktu subuh. Bintang itu, Bintang itu lemah, ditewaskan oleh waktu subuh. Bulan itu lemah, dikalahkan oleh matahari.
dan matahari juga lemah ditewaskan oleh waktu malam dan ditewaskan juga oleh awan-awan serta kabus. Bulan tidak dapat menolongku kerana ia lemah, matahari tidak dapat menolongku kerana ia juga lemah. Hanya Allah yang dapat menolongku kerana Allah hidup dan tidak mati. Allah kekal dan tidak binasa. Allah kuat dan tidak dikalahkan oleh sesiapa pun. Kini Nabi Ibrahim faham bahawa Tuhannya ialah Allah. Allah hidup dan tidak mati. Allah kekal dan tidak lenyap. Allah gagah dan tidak boleh ditewaskan oleh sesiapa pun. Nabi Ibrahim tahu bahawa Allah Tuhan kepada bintang. Nabi Ibrahim tahu bahawa Allah Tuhan kepada bintang. Allah Tuhan kepada bulan. Allah Tuhan kepada matahari. Allah itu Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Sekali lagi disebut Tuhan sekalian alam. Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan melantik baginda menjadi Nabi dan Rasulnya. Nabi Ibrahim berdakwah dan menyeru kaumnya supaya kembali kepada Allah dan mencegah mereka daripada menyembah berhala. Di mana sahaja Nabi Ibrahim bertemu, orang-orang yang menyembah berhala baginda akan menasihati mereka. Apakah yang kamu sembah? Tanya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kami menyembah berhala, jawab mereka. Adakah berhala itu berdengar apabila kamu meminta? Bolehkah berhala memberikan kebaikan atau mendatangkan kecelakaan kepada kamu? Kata Nabi Ibrahim lagi, sebenarnya nenek moyang kami dahulu telah melakukan perbuatan ini, jawab kaumnya. Aku tidak menyembah berhala ini. Malah aku adalah musuh kepada berhala ini. Aku menyembah Tuhan sekalian alam. Nabi Ibrahim memberi hujah kembali. Tuhan yang menciptakan aku dan dialah yang memberi hidayah kepadaku. Dialah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan aku. Sesungguhnya berhala tidak menjadikan aku dan tidak memimpin aku. Berhala tidak boleh memberi makan dan minum kepada siapa pun. Apabila seseorang jatuh sakit, berhala tidak dapat menyembuhkannya. Berhala juga tidak berkuasa mematikan dan menghidupkan seseorang. Raja Namrud berasa sangat marah dan memerintahkan supaya Nabi Ibrahim dibawa menghadap kerana dia benci dengan dakwah yang dilakukan oleh baginda terhadap rakyatnya. Nabi Ibrahim datang tetapi baginda tidak gentar atau takut dengan siapa pun melainkan daripada Allah SWT. Apabila berhadapan dengan Raja Namrud, baginda disoal, siapakah Tuhan engkau? Wahai Ibrahim, tanya Raja. Tuhanku ialah Allah. Jawab Nabi Ibrahim. Siapakah Tuhan yang bernama Allah ini? Wahai Ibrahim, tanya Raja Namrud lagi. Allah ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, balas Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud memanggil seorang tawanan dan membunuhnya. Sesudah itu Namrud memanggil seorang tawanan lagi dan membiarkan dia hidup. Beta menghidupkan dan mematikan. Beta membunuh dan membiarkan orang hidup, kata raja dengan angkuh. Baru-baru ni aku ada tengok ada beberapa orang dalam view, minta maaf cakap orang Melayu kita, dia mengatakan bahawanya manusia ni lebih suka menyembah macam Tuhan beta. Maknanya grup-grup ni dia akan ada satu Tuhan, dia panggil Tuhan beta. Aku tak nak campur dalam hal-hal kini lah, masing-masing beringat lah memang betul benda tu ada. Kemudian ada lelaki kan joget-joget, ada tunjuk seorang perempuan. Kemudian bila kau klik benda tu, kau masuk dalam satu tempat, dia akan cakap ibumu, lelaki ni. Kalau siapa-siapa jumpa lelaki-lelaki kini, berhati-hati lah Lebih wanita, ingatlah sikit. Raja Namrud yang tercengang lalu dia membisu dan merasa malu dan tidak dapat berujar balik. Pada satu hari Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya. Baginda berusaha untuk meyakinkan ayahnya tentang Allah SWT. Wahai ayah, kenapa ayah menyembah benda yang tidak boleh mendengar dan melihat? Kenapa ayah menyembah benda yang tidak boleh memberikan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat? Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ayah, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya sembahlah Tuhan yang Maha Pemurah. Aku akan pukul engkau, tinggalkan aku dan jangan engkau berkata lagi, marah ayah dia. Saya akan pergi dari sini dan berdoa kepada Tuhan saya. Nabi Ibrahim merasa sangat hampa. Seruan baginda hanya dapat menarik beberapa hati beberapa orang saja. Ya Allah Akbar. Dan di antara mereka ialah Nabi Lut yang ditugaskan oleh Allah menyeru penduduk negeri Sodom. Maknanya yang menarik
yang menarik seruan ni, yang dapat ditarik adalah seorang-seorang ni adalah Nabi Lut. Ditugaskan untuk menyeru kaum-kaum Nabi Sodom. Nabi Ibrahim hendak pergi ke negeri yang lain dan mengabdikan diri kepada Tuhannya serta menyeru manusia kepada Allah. Ketika itu baginda mempunyai 2 orang isteri. Yang pertama bernama Siti Sarah. Pertama nama Siti Sarah dan yang kedua bernama Siti Hajar. Okey. Siti Sarah tidak mempunyai anak walaupun telah lama berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Siti Hajar baru melahirkan anak yang bernama Ismail. Siti Sarah sangat cemburu dengan Siti Hajar kerana Siti Hajar berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Beliau tidak dikurniakan seorang anak pun, iaitu Nabi Ibrahim. Beliau telah sekali lagi. Siti Sarah sangat cemburu dengan Siti Hajar kerana setelah Siti Hajar berkahwin dengan Nabi Ibrahim, beliau telah dikurniakan dengan seorang anak iaitu Ismail. Siti Sarah telah memujuk suaminya untuk memindahkan Siti Hajar serta anaknya jauh daripadanya. Allah SWT telah memerintahkan baginda membawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke Mekah. Pada hari yang telah dirancangkan, mereka pun berangkat menuju ke Mekah. Setelah berjalan berhari-hari, mereka pun sampai di Mekah. Pada waktu itu tidak ada tumbuhan-tumbuhan dan pokok, tidak ada air, tidak ada mata air dan sungai serta binatang dan manusia. Setelah berehat dan menyiapkan sedikit pun keperluan isteri dan anaknya, tibalah masanya untuk Nabi Ibrahim pulang ke tempat asalnya, iaitu meneruskan tugas dakwahnya. Wahai Ibrahim, kenapa kepada siapakah engkau akan meninggalkan kami? Tanya Siti Hajar. Baginda menoleh dan menitiskan air mata lalu berkata, aku meninggalkan engkau berdua kepada Allah. Siti Hajar menundukkan kepala serta mengesatkan air matanya dan berkata, kalau begitu Allah tidak akan mesisiakan kami. Kembalilah ke Palestin. Percaya Allah akan menjaga kami dan menjaga engkau. Sesungguhnya Allah tidak mesisiakan hamba-Nya yang taat. Allah SWT telah mengkurniakan Siti Hajar dan anaknya Ismail di Telaga Zamzam. Bermula daripada saat itu, Makkah menjadi tempat tumpuan pedagang-pedagang sehingga menjadi sebuah perkampungan yang subur dan makmur. Dari semasa ke semasa, Nabi Ibrahim sentiasa datang dan melihat isterinya dan anaknya. Baginda sangat gembira dengan perubahan yang berlaku di kawasan tersebut dan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT ke atas segala nikmat yang telah diberikan selama ini. Pada suatu malam ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, baginda bermimpi sedang menyembelih Ismail. Mimpinya adalah mimpi yang benar. Oleh itu Nabi Ibrahim hendak melakukan apa yang disuruh oleh Allah SWT dalam mimpinya. Keesokan hari Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail. Sesungguhnya ayah bermimpi, ayah akan menyembelihmu. Apakah pendapatmu? Tanya Nabi Ibrahim. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati saya daripada kalangan orang yang sabar. Jawab Nabi Ismail dengan tenang. Nabi Ibrahim membawa Ismail bersamanya ke satu tempat bernama Mina. Baginda pun bersiap sedia untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Baginda membarikan Nabi Ismail di atas bumi sambil meletakkan pisau pada halkum Nabi Ismail. Sebenarnya Allah SWT ingin menguji sama ada Nabi Ibrahim patuh kepada perintahnya atau lebih menyayangi anaknya Nabi Ismail. Belum sempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Belum sempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba kedengaran sesuatu suara. Sembelihlah yang ini dan janganlah engkau sembelih Ismail. Suara itu datang daripada suara malaikat Jibril. Allah SWT telah mengutuskan Jibril dengan membawa seekor kibas dari syurga. Nabi Ibrahim dengan penuh kegembiraan dan kesukaan menyembelih kibas yang telah diberikan oleh Jibril sebagai ganti anaknya yang dikasihi. Sesudah peristiwa itu, Nabi Ibrahim berangkat pulang dan kemudiannya baginda kembali semula. Pada satu hari, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim membina sebuah bangunan yang dijadikan kiblat orang-orang yang beriman. Perintah ini dilaksanakan oleh pertolongan anaknya Nabi
Ismail. Ada hadis mengatakan dibuat oleh para malaikat. Jadi hadis, wallahu a'lam. Dengar sini baik-baik. Perintah ini dilaksanakan oleh pertolongan anaknya Nabi Ismail yang kini telah dewasa. Bangunan ini yang kini dikenali sebagai Kaabah. Setelah selesai, mereka berdua berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Kemudian Nabi Ibrahim pulang ke negeri Syam untuk bersama-sama isterinya Siti Sarah. Pada satu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi beberapa orang tetamu. Baginda menyiapkan makanan untuk dihidangkan kepada mereka, iaitu merupakan daging anak sapi yang dipanggang. Tetapi baginda heran apabila tetamu-tetamunya tidak menyentuh langsung makanan yang terhidang di hadapan mereka. Nabi Ibrahim mula berasa takut. "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut," kata tetamu-tamunya. Ketika itu Nabi Sarah sedang berdiri berhampiran dengan Nabi Ibrahim. Malaikat-malaikat tersebut menyampaikan satu berita yang amat menggembirakan, iaitu beliau akan dikurniakan seorang anak. "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku ada seorang perempuan yang tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh," kata Siti Sarah. "Apakah kamu berasa heran tentang kenyataan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan ke atas kamu. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah," kata malaikat-malaikat itu. Setelah itu Nabi Ibrahim berasa tenang dan terus menyoal mereka tentang Nabi Lut. Mereka memberitahu bahawa Nabi Lut dan orang-orang yang beriman akan diselamatkan dan kaum Sadum akan ditimpa azab yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mari kita cerita balik. Setelah itu Nabi Ibrahim berasa tenang dan terus menyoal mereka tentang Nabi Lut. Mereka memberitahu bahawa Nabi Lut dan orang-orang yang beriman akan diselamatkan dan kaum Sadum akan ditimpa azab yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Allahuakbar lah. Tak berani nak cakap dalam hal ni. Sebenarnya baca insaf ni terpulang pada orang. Dia tak boleh bila kau buat rakaman pergi ke lorong Haji Taib, bukan nak dengki dia, nak tidak. Jangan menjatuhkan Islam, jatuhkan imej Islam dengan cara begitu. Sampai jumpa kemudian berpelukan. Mereka itu telah mengubah keadaan mereka dengan adanya buah dada dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak diterima oleh Allah. Tetapi kerana untuk meyakinkan Allah itu sayang, kamu meyakinkan satu perkara, iaitu ada orang ni meyakinkan supaya semayang nak solat lah, sebagai tanda Allah sayang. Jadi di manakah kekuatan Allah itu, wahai saudara yang mendengar ni nanti? Fikirlah baik-baik. Setiap perintah Allah tu ada bersebabnya. Jangan mengacau dan mengganggu setiap urusan Allah. Ingat, janganlah jadi seorang manusia yang cuba mencuri-curi buah. Tidak lama kemudian Siti Sarah pun mengandung, dan apabila masanya beliau pun melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ishak. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Ansar. Masjid Al-Ansar telah dibina oleh Nabi Ishak. Yang membina Masjid Al-Ansar ini adalah Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim juga. Di satu tempat bernama Baitul Maqdis. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Ansar di suatu tempat bernama Baitul Maqdis. Maka tinggallah Nabi Ibrahim di negeri Syam
sehingga baginda wafat. Dan selepas ini kita akan ceritakan tentang Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak Harun. Adalah anak Harun. Harun ni adalah saudara kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita akan sambung selepas ni lah. Nabi Lut, iaitu Rasul yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut. So lepas Lut jadi satu kotak untuk apa ni anda tahu, kita buka lah, kita cerita lah. So itulah kisah Nabi Ibrahim sikit banyak. Jadi semoga kita mengambil sedikit pengajaran daripada sini. Kita tahu Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis adalah yang telah menjadikannya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Makkah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sekali kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Masjid Al-Aqsa Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak di Baitul Maqdis. So daripada Mekah ke Baitul Maqdis, perjalanan Ibrahim, anak Ibrahim Nabi Ismail dan Ishak. So itu cerita dia. Jadi kita akan dari sini jumpa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.